Hai hampa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And selamat tengah-tengah malam. Jam menunjukkan pukul 3 suku. Okay. So, welcome back to Combilisa channel. Thank you so much hampa semua yang mana yang stay dengan baby dari first the beginning sampailah ke episod yang ketiga ni. Thank you so much hampa. Sorry sebab tunggu lama. Maklumlah semua benda baby buat sendiri. So, tanpa melengah-lengahkan lagi oleh kerana banyak sangat on condemn, baby nak cerita rukuk muka di sikit je. Okey, ini tak sama dengan Semacam Seram. Kalau hampa harapkan terus on the way cerita apa semua. Ini dekat channel saya kita cerita bagi detail tentang apa yang saya cerita dan tak semua yang saya cerita ni ada dekat Semacam Seram tu adalah sama juga dekat live-live tak sama. Ini lebih detailing sebab ini kita cerita pasal di beginning. Okey. So sebelum kita mula macam biasa, kita baca doa dulu sebelum kita start. Okey. Amin. Okay, hai hampa. So bukan apa, we just banyak sangat orang nak condemn tuni. Sebab mereka hope biasalah kita nak puas hati orang tak boleh. Tapi untuk hampa tahu, baby ni bajet-bajet je. Bila ada sound yang terkuat ke apa ke, itu adalah disebabkan oleh baby shoot semua pakai phone saja. Okay, tak lebih. Alright, tak apa, it's okay. Alright, ke macam cerita-cerita yang sebelum ni yang memang hampa tahu pasal the beginning dan juga sang loket. Untuk episod kali ni, kita nak cerita kesinambungan. Sampai sekarang, baby masih lagi tak jumpa jawapan. Kenapa sang loket tu masih menghantui? Cuma sekarang dia dah tak main macam dulu. Tapi baby ada satu cerita menarik yang memang baby menarik. Menarik yang baby nak cerita dengan hampa. Adalah pengalaman baby, ni adalah sepanjang journey baby lepas yang baby boleh nampak tu. Tapi minta maaf baby tak boleh nak cerita detail. So, kisahnya bermula di sini. Okey, lepas pada after dah tahu semua, bermulalah perjalanan baby untuk bertanya kepada ustaz-ustaz tu tersebut. Tanya, depa apa yang saya nak buat sekarang dan kenapa baby nampak benda-benda macam ni. Alright, disebabkan depa cakap dekat baby, no, bukan. Yang tu bukan dia kata. Bukan hang macam mana? Itu bukan satu permasalahan sebenarnya. Maksudnya yang saya nampak tu mungkinlah memang itu yang nak dapat. Kita tak mau cerita lebih lah pasal tak kira ada orang nak merongkai sejarah pula dia buat kajian saintifik pula otak dia apa semua ada tak gitu. Okay, so baby pun ambil lah sebab bila ada perkataan yang mengatakan orang-orang yang pandai-pandai yang dari sifat ni habaq, okay, kalau baik yang kamu bawa ke jalan baik yang kamu pilih, maka akan jadi baiklah benda tu kebaikan untuk kamu. Kalau bawa ke jalan yang tak elok, maka tak eloklah ia untuk kamu. Jadi faham-faham sendirilah nah. Jadi macam sorry lah kalau hampa dengar bunyi apa-apa annoying tu. Biasalah kita shoot ala-ala macam sembang kat warung. Alright. Ada satu pengalaman selepas, okay, dia lain tau. Bila hang tak tahu hang punya kelebihan dengan lepas hang tahu, hang macam duk boleh nampak benda pelik-pelik ni, dia lain sikit dia punya feel lah. Lepas tu dia duk main level ke level lah. Kalau kita nak cerita detail pun tak boleh. Tapi ada satu benda yang orang kata mula saya rasa macam aku kena fight lah rasa takut ni. Okay. So cerita dia macam ni. Lepas pada duk follow up, orang duk pergi berubat, duk ikut apa orang kata, duk tengok benda-benda macam ni. Ada sepanjang-panjang lepas tahu tu mula nampak benda-benda yang macam-macam. Orang kata dia mendekati tau orang-orang yang ada macam tu sikit-sikit ni orang kata. Benda ni kami ni macam magnet untuk mereka. Jadi bila kata magnet, hampir satu-satu tempat tu akan jadi attraction lah. Okay. Itu yang mula boleh jadi kisah ni. Adalah kisah salah satu benda yang boleh buat saya terus rasa benda tu bersejarah buat saya selain pada sang loket yang follow tu. Dekat sini baby nak cerita satu kisah baby pergi hiking dulu. Alright. Hiking tu dekat area-area BM ni juga. Jadi orang BM, orang area Kulim ni mereka semua tahu lah kan. Satu bukit yang memang sampai lah orang duk pergi hiking kot tu. Tapi cerita ni dah lama. Apa yang baby cerita ni semua yang masa mula-mula. Apa jangan duk expect yang lah ni. Kita cerita yang mula-mula dulu. Satu hari tu baby nak pergi hiking dengan kawan-kawan tau. Pergi hiking pun semua ni
pukul 4 lebih lepas-lepas orang kata lepas-lepas asar ni buat gila-gila dah lah. Dah pakai gila-gila dah macam dengan betul-betul hiking punya geng lah. Konon hikers punya geng. Pi dengan tak ada tongkat apa semua ni. Pi rembah. Terima rembah dulu-dulu. Biasalah dia tak macam lah ni kan. Okey. Masa baby sampai tu, baby tak sedap hati. Kat bawah bukit ni kena naik atas tau. Kena naik atas tinggi gila untuk hang nak pergi naik bukit tu kan. So ramai lah kat situ, memang ramai. Tapi hari tu kenapa baby rasa macam kepala baby ni, macam telinga baby ni bengang tau. Macam berdesing. Macam sing. Macam tu. Dia macam berdesing tau. Bila hang rasa berdesing, hang rasa macam tak sedap hati. Masa tu hang dah tak boleh nak handle lagi. Hang duk tak tahu lagi bau-bau. Macam hang tak tahu nak handle apa. Yang tak tahu pun kata benda tu bunyi ke lah. Apa-apa aku tak tahu lagi. Mama duk buat warm up. Mama okay. So member kami ramai jugalah. Lepas tu dia penat ni baby duk melenggang tau. Dia kena naik satu tangga tinggi tau. Jadi sampai kat baby abang dia buat, aku tak sedap hati lah macam tu. Dia pun tengok baby kata pasal pun tak sedap hati. Pasal pun rasa macam mana, hang pening angin kau sebab baby ni jangan makan tau. And then dia kata, dok aku rasa leng lah. Telinga aku ni bengang tau. Lepas tu dia kata, tak apalah, biasalah graviti. Pada sembang sains dengan aku boleh graviti. Tak apa baby pun habis lah graviti lah. Orang semua bengang, semua graviti. Kita pun rodong naik. Jadi bila naik ni buat semua, orang kata pergi dekat tempat-tempat bukit, tempat-tempat hutan, tempat-tempat gunung ganang ni, ayat-ayat terjun ke, jangan pandai-pandai. Mulut nak tengok macam-macam. Dan jangan sesekali capui. Orang sini kata celupak lah orang kata kan. Dan juga jangan seronok sangat. Orang tua-tua selalu berpesan, tak boleh seronok kat tempat-tempat macam tu. Terlampau seronok, hang tak boleh terlampau enjoy sampai hang tak ingat kita kongsi dunia. Jadi kita tak tahu kot ada kampung ke, ada rumah-rumah orang kat situ kan. Orang-orang yang kita tak nampak ni. Jadi buah mula naik tu pakai duk payuh macam orang gila dah. Baby ni tu kat belakang tu rasa tak seronok. Dia pun nak gelak pun aku rasa tak seronok. Seolah-olah kawasan tu sunyi. Bayangkan ramai gila duk jogging apa sorang orang apa duk cerit lawan melawak member semua ni, jakun-jakun apa semua, setan-setan tu semua tu jadi bising tau. Jadi baby rasa sunyi. Macam cuba hampa bayangkan situasi di mana orang ramai tapi keadaan jadi bengang, seolah hampa duduk seorang kat satu tempat. Keadaan jadi sunyi, kepala telinga hampa berdesing. Baby tak sedap hati, baby jogging juga. Lagi baby kata, weh, baby tegak ni, baby kata dia, jangan buat cempaka lah, baby kata dia ni, hampa jangan buat gila-gila lah, jangan ingat-ingat lah. Ni lah, elok lah hiking pasal. Tapi duk bising lah, jangan melawak lebih-lebih apa. Dia pun sengap pi. Dia pun satu ialah bagus walaupun dia pun macam tu. Kalau baby cakap apa, dia pun akan macam stop lah. Dia pun sebab dia faham. Okay, nak sampai duk seronok lah tangkap gambar. Duk jumpa apa dulu ni, jumpa daun yang jenis besar tau. Daun yang besar tu, tak tahu daun apa tu. Daun jenis besar tu. Dia member ni, saya tangkap gambar dia pegang daun. Masa duk tangkap gambar tu, baby duduk macam ni tau. Duduk macam duk rehat tengok mereka kat depan tu, mereka tangkap gambar. Dalam ramai-ramai duk tangkap gambar orang duk lalang tu, baby nampak ada satu perempuan berdiri tau. Satu perempuan berdiri di belakang member baby ni, seolah-olah tengok. Dia tengok dan tak bergerak, seolah-olah dia tengok. Dia tengok tu macam dia tengok, dia bukan tengok yang mengerikan ke apa. Baby pun perhati dia. Seolah-olah dia tengah tengok baby tau. Dia seolah-olah tengah tengok baby. Dia tengok baby tengok dia. Seolah-olah dia bukan tengok dia pun ni, tapi dia tengok baby. Dekat situ tak sedap hati tau. Tapi tak rasa apa-apa pelik. Disebabkan baby nampak dia macam orang normal. Dia cuma duduk berdiri agak belakang. Kat situ agak macam ada pokok-pokok. Antara pokok-pokok tu orang tengah ramai weh. So tak rasa takut. Rasa macam kenapa perempuan tu kan, kenapa dia tengok macam tu. Seolah-olah orang yang sunyi, tak ada kawan, tengok kita ramai kawan, dia seronok. Macam tu lah. Tapi dia tengok saja macam ni. Kepala dia tengok. Tapi apa yang baby dapat rasa, nak cerita apa pun tak kerti lah. Connection dia tu, seolah-olah hang tahu dia tengah tengok hang. Dia bukan tengok dia pun ni. Jadi baby macam perhati macam tak sedap hati. After pada tu, baby cakap member, sudah. Baby cakap lagi keadaan tu, weh ni sudah. Baby kata memang. Baby kata pasal bang, apa sebab gila. Baby kata tak apa, aku rasa tak sedap
kata kita pergi hiking tang lain kan sambil tengok rabat naik balik suruh jempol tang ni sokongan atas tu tak ada daun mau baby kata depa. Depa pun tak apa, depa pun naik tak sporting apa mau naik. Lepas tu masa baby nak naik tu sambung nak naik nak bergerak tu baby tengok ke arah dia. Dan dia masih lagi stay kat situ. Baby cakap tak ada apalah naik atas apa semua jogging apa patut ke semua ni. Kami turun masa nak balik tu dah nak maghrib. Pukul 7 lebih, belum maghrib lagi masa tu lah. 7 something. Tapi orang kata menteri di Ufuk Timur, dia dah nak turun dah, nak tenggelam dah. Jadi kami duduk turun, ada lah anti-anti apa semua. Chinese banyak tau. Anti-anti yang boleh rabat tangga tu tau, daripada dahsyat tau. Okay, lepas tu kita pun turun. Duduk melawak lah. Member seorang duduk kepit dengan baby macam ni. Turun. Hang duduk tolak aku tolak. Sampai tu baby perasan masa kami turun tu ada orang naik macam selisih yang kami dari tangga. Kami turun, dia naik. Tapi dalam keadaan kelam kabut tu, hampa cuba bayangkan dalam keadaan slow motion. Baby terpandang ada satu perempuan dia tengah naik dan dia tengok baby. Dia pijak tangga, tak beralih ke depan. Maksudnya dia pijak tangga, dia tengok baby. Dan baby pun tengok dia. Macam tu, faham tak? Dan dia macam, ni perempuan tadi kan. Terus rasa macam, awak dia baru nak naik, dah maghrib kot. Dan dia macam, cantik, kulit dia putih, muka dia bujak sirih, mulus je, rambut dia panjang tu sampai sini. Tapi dia pakai seolah-olah orang biasa. Itu je, dia tak pakai lah apa, dia ubah transformation ni tu dah. Lepas tu baby macam, masa dah turun sampai nak habis tu, baby beralih tengok dia. Dan dia berhenti dekat antara tengah tu. Bila dia berhenti, baby cakap, ni kenapa kena aku ke? Macam tu. So baby macam tengok dia macam tu. Baby ni jenis orang dia spontan. Jadi bila baby tengok tu, baby angguk kepala. Baby ni jenis ramah tak kena gaya ni. Macam baby pun macam tengok dia tu. Dia angguk pelan. Dia pusing, dia rabat naik balik. Bagi baby, uish, takkan sebab aku tak tengok dia, aku rasa dia kena aku ni. Macam tu lah. Pasal bila lepas angguk tu, dia pun belah kan. Kita pun duk fikir angguk tu tak apa dah. Dia bagi buah tak elok dah. Nak balik tu, start motor pada gerak dah seronok. Semua balik mandi dari rumah sewa apa semua balik mandi. Wuha sekali nak keluar pula. Nak keluar tu, balik rumah, member baby seorang ni, dia ni agak sensitif. Orang kata dia ni agak macam orang kata peka dengan benda-benda macam ni. Tapi dia tak nampak, dia boleh rasa. Jadi bila jadi macam tu, baby dia muntah tau. Macam ni dia muntah non-stop. Dan bila dia jadi macam tu, dia dah tahu diri dia. Dan baby juga dah memang terbiasa. Jadi baby tanya, okey tak? Alright tak? Dia tanya dia tu, okey tak ni? Tak, B. Dia memang tahu baby seorang akan tahu, akan percaya dia. B, dia kata, aku rasa aku tak alright lah. Dia cakap macam tu. Baby kata, tu dia. Tak siap hang pegang daun semua tangkap gambar seronok lagi. Baby kata dia. Dia kata, B, aku rasa nak jadi balik dah. Dia cakap macam tu. Jadi baby tahu sebab dulu pernah jadi benda ni. Nanti kita akan share kat apa kisah dia ni. So biasa jadi dulu dia rajin kena benda macam ni. And then baby kata dah, tak apa, hang rasa macam mana anda hang alright dah. Hampir ambil wuduk dulu, hampir ambil semayang bawa patut ke. Pergi lah buat macam biasa lah. Settle pun dulu patut. Baca surah apa-apa lagi, jangan buat balik. Lepas tu sekejap lagi kita tengok jadi macam mana. Tak apalah, kami pun tak apa, pakat siap habis dah ni. Duduk tunggu kat luar rumah pakat nak keluar. Tunggu dia seorang duduk siap tak habis-habis lagi. Bila dia seorang duduk siap tak habis lagi, dia ni antara orang yang faster juga tau. Dia antara orang yang cepat tau. Tapi hari tu dia duduk main lengai macam kura-kura. Aku duduk main tak tahu pasal apa. Baby pun naik. Dia masuk. Baby kata, ni. Dia panggil nama dia. Ni, hang main keluar tempat dah mesti pun ni. Buat apa mama? Ingat kita nak pergi dinner. Baby kata dia nak pakai baju melak kot. Ni, cepat lah. Baby kata dia. Tak tahu. Dia tak jawab tau. Baby kata, ish, perempuan ni, dia tolak pintu. Bilik kosong. Dia bilik kosong. Baby kata, dalam bilik ayak kot. Baby keluar, pergi bilik ayak. Baby dah rasa tak sedap hati. Baby keluar dia pun dulu. Ni, penyamun. Baby dulu dia panggil member tu. Ni, penyamun semua ni. Pemain tak masuk rumah. Lepas tu dia pun masuk. Wah, mesti pun gila rumah. Perempuan kan.
Lepas tu kata, perempuan gila ni tak ada lah dalam bilik. Tu tak apa, kami pun cari dia bomo. Dalam bilik ayah tak ada. Dalam bilik masing-masing tak ada. Dia tak ada. Tapi dia tak keluar lagi dengan kami tau. Dia memang tak keluar lagi. Dah mula rasa tak syok dah. Satu macam yang tak syok dah Dok Mai. Bila dah tak syok tu Dok Mai satu macamnya vibrate. Ya Dok rasa kan. Kembang kepala Dok Mai kuih-kuih nama kuih besar kan. Apa yang menarik perhatian tu? Tahu-tahu dengar suara dah. Ni, gila semua ni. Kata tu. Apa tu buat apa? Aku penat tu tunggu apa kat luar. Kami bertoroi berkali ramai-ramai macam, ambil duduk belakang. Macam tu. Lepas tu dia kata, aku dari tadi tunggu hampa kat luar pagar, hampa tak keluar. Oh, hampa bayangkan. Dia bunyi-bunyi aku tunggu hampa tak keluar-keluar. Kita sini dari dalam rumah pakat lari tu Dia kata belum masuk keluar lah. Belum. Lepas tu dia tak tahu pasal rumah kata ni kita keluar lu apa semua. Dia lawak lah kan. Tapi kami keluar tu pakat duk cerita. Kata what siapa dia tanya. Kami kata ni hantar tak tadi. Kami tunggu hang. Kami dah keluar lagi lama pada hang. Dia kata tak. Dia keluar dulu dan dia tunggu kami depan pintu pagar. Tapi kami tak ada. Kami tak keluar. So dia masuk nampak kami duk kumpul macam tu dari belakang kan. Memang benda tu awkward gila. Seolah-olah dia telah pun dilindung. Bukan kami yang problem. Dia yang problem. Lepas tu tak apalah makan apa semua. Seronok apa semua dah. Lepas tu masa nak balik ni kami pergi 7E. Kami nanti beli jajan apa semua. Macam orang gila semua nanti beli. Lepas tu kami nak balik rumah. Masa nak balik ni semua dekat simbang lah. Kat motor apa tu simbang sebelum depan 7E tu. Simbang. Tak rasa pelik kau baby apa tau. What? Aku rasa pelik lah. Tu dia pun kata aku rasa pelik lah baby. Aku takut nak balik. Baby kata ni awak pasal benda-benda ni mau kita takut nak balik. Awak kita bagi awak tak jual terus rumah ni kan. Baby kata aku tu. Dia pun tak apa. Apa dia boleh buat apa. Baby kata jom kita balik dulu. Kita tengok. Kita ni jangan takut kan. Jom kita tengok dulu pasal apa aku ada tak kenal tak mana-mana. Tak apa. Dia cuma abang aku penat lah. Kalau malam ni dia tumpang aku kena rasuk macam mana dia tahu. Lepas tu aku penat lah. Dia dah terlampau biasa. Dari muda dia duk kena benda ni duk tumpang. Dia jadi medium. Dia ni perantara orang kata. Boleh guna dia untuk medium lah macam tu. Dia benda-benda ni macam suka dia lah. Tapi tak kacau. Cuma boleh guna dia lah. Lepas tu dia kata aku penat. Apalah malam ni tidur dengan aku. Cakap dia. Kita apa? Seronok lah memang. Baby ni antara orang yang paling susah. Dia pun nak share bilik lah. Dia pun Halim boleh duduk sekali. Bilik baby memang susah nak duduk sekali lah. Sebabnya dia pun dah cuba sedaya upaya untuk duduk dengan baby. Tapi baby tak bagi. Tak payah nanti semua orang boleh sepuk baju. Macam tu lah kadang-kadang. Sebab barang-barang baby apa. Kadang-kadang dia apa. Baby ni tak kerti nak marah. Jadi kadang-kadang alang-alang sebelum nak jadi pecah apa-apa kau tak payah. Sebab baby ni banyak dulu kumpul benda-benda unik tau. Benda-benda macam kolektor yang jenis-jenis kaca-kaca, patung-patung jenis Dragon Ball apa kan. Lepas tu tak apa lah. Lepas pada tu apa, dia nak masuk tidur dengan baby. Kami sampai rumah pun awal. Hari tu tiba semua setan-setan ni balik awal tau. Balik sampai mau pakai mau basuh kaki apa semua kah. Dia amat tidur dengan baby lah. Bawa bantai dia. Okay mai. Okay dia bawa bantai dia mai. Kata Assalamualaikum. Baby kata Waalaikumsalam. InsyaAllah aku boleh tidur bila finally dia pun ni semua duk terpuati lah. Dan tak apa. Baby kata sonok semua macam tak apa lah. Baby kata dia baca lah apa patut dulu. Baca 3 hul. At least kita ni dah macam setan. Kadang-kadang semayang, kadang-kadang dok. Tapi jangan tinggal lah suruh-suruh lazim yang jenis suruh-suruh yang simple. Ayat tu kursi untuk pagar diri kan. Baby baca-baca apa. Dulu baby ada, dia pada macam baby banyak novel. Dia pun suka kacau baby punya novel-novel tu. Jenis bercakap dengan jin. Novel-novel Taman Jalis yang mitik-mitik. Dia pun suka kacau. And then member seorang kata B macam tu sambil duduk baring. Apa dia? Baby duduk baca buku. Duduk sendak dekat dinding. Dia duduk baring. B dia tak. Dia. Aku nak tanya hang ni. Tapi jangan marah deh gitu. Dia kata kat dia, nak tanya apa? Aku nak marah siapa tanya lah. Sambil duduk tengok buku kok kan. Hang nampak tak perempuan yang aku nampak tadi? Ke aku seorang yang nampak? Dia cakap macam tu. Baby terus tutup buku. Terus tengok dia, perempuan mana? Dia kata perempuan yang asyik tengok kita masa kita tangkap gambar tadi. Tu dia jawapan dia. Aku dah kata dah. Kata apa? Tapi aku saja buat macam tak ada apa weh. Okey, hang nampak dia berapa kali weh tak dah. Dia kata
kata aku nampak dia 2 kali weh. Masa kita nak balik, dia tengok kita kat tangga. Hampa bayangkan kepala baby tu jadi besar nak cering hampa ni naik meremang ni. Kita nak cerita benda dia. Meremang. Bila jadi macam tu, baby kata dia, "Hang serius ah?" Baby kata dia. Dia kata, "Oh betul eh." Bangun. Dia bangun. Wah. Sembang daripada depan macam ni. Aku pun nampak. Oh, dia kata. Baby pun tengok dia. Hang faham tak pasal apa benda ni happen? Dia pun, aku macam nak mula faham dah. Dia kata, kita 2 ekor macam ni nampak dia ni. Dia kata macam tu. And dia pun kata, aku rasa betul Abi. Dia suka kita. Sebab dia ni jenis peka. Macam baby pula masa tu duk mula boleh duk macam terjumpa kan. Duk nampak kan. Jadi macam ada benda kot dia cuba nak sampai kot kan. Sebab dia tak kacau tau. Tapi bila efek tu bawa balik rumah, takut dia balik ikut lah. Jadi cerita tu cerita tak apa lah semua. Malah fikir apa tidur. Duduk puasa set dah. Kami tidur dalam pukul 12 lebih ke 1 lebih kot tidur. Lepas tu tidur tu baby rasa macam kaki baby ada orang retak lah. Macam tengah tidur macam hantu bangun macam tu. Macam weh, kaki tu macam orang pegang sak orang tarik. Dia jadi macam tu. Baby bangun terjaga dia ni pun cuncu bangun tengok. Aku tengok aku. Lepas tu baby kata, "Dah macam mana?" Dia lalu gitu kan. Ada orang tarik kaki aku. Weh, apa kena? Masa tu memang ni switch lampu sikit punya jauh tau. Anak bangun daripada katil tu punya jauh rumah. Masa tu mulalah sesal mendatangi. Iaitu kenapa lah jauh sangat pelak tu. Jadi kata Allah Akbar. Bangun tu tiba-tiba kami dengar bunyi teriak. Dalam gelap 2 ekor duduk atas katil. Dengar bunyi teriak. Masa bangun terkejut tu dengar bunyi teriak. Hang tengok aku tengok hang. Kawan dah genggam dengan baby dah. Dengar sayuk. Macam dengar teresok-esok. Dia bukan menangis yang dia teresok-esok. Macam kita boleh dengar macam tu. Allah Akbar. Dia punya meremang dalam bilik tu. Jangan tanya lah. Pegang hang. Berdiri. Nak pergi buka switch lampu tu. Baby kira nak buat dan diri. Bangun nak pergi tekan terus switch. Nak pergi lari-lari. Terus switch. Gaya-gaya nak bangun. Dengar. Dia seolah-olah macam panggil. Tapi dia bukan panggil nama. Dia macam dalam menangis tu. Kita faham dia panggil. Apa faham benda tu? Apa yang duduk kat stesen tu je aku faham. Aku cakap pun tak tahu. Kira dia macam macam tu. Maksudnya janganlah buka lampu tu macam tu. Kira tak tahu kami pun jadi terberhenti. Dah kali duduk kat pintu duduk ekor macam ni. Tangan duduk gagal switch jauh. Dia kata dengar member ni tadi bunyi. "Hang apa?" Dia duduk pegang baby. Macam tu. Dia tanya, "Hang apa?" Teriak dengar. "Hang tak boleh ikut kami main sini." Dia kata dia. Janganlah kacau aku. Member baby tu jenis tu sikit. Jenis lawak sikit. Lepas tu kata, "Awak hang pilih kami 2 orang ni. Apa yang kami buat kat hang kan? Tolong." Dia kata macam tu. Kira dengar tolong lah. Bila dengar tolong ni, dia kata sudah. Dia mula dah. Sebab yang tu antara yang memang orang kata first communication. Maksudnya yang baby boleh dengar dia berkomunikasi. Itu first lah. Dia ni kira masih bermain di fikiran lah. Ada je yang lain berkomunikasi. Tapi yang lama-lama yang berdengar tu bukan yang komunikasi yang macam tu. Itu dah tahap lain dah. Ini masa baru lah. Then baby macam kata kat dia pula. Kata kat member ni, baca apa Ustaz. Duk menisut pelan-pelan. Dua-dua ekor pergi pintu dalam gelap. Duk cari juga. Tiba-tiba boleh lupa switch dah mana. Macam tu dia takut nak kali. Dengar dia teriak. Kata sudahlah. Aku kata sudah. Bila kata dia. Bila dia duduk teriak tu. Hampa bayangkan dia teriak. Dia teriak tu sampai hang rasa cering. Bukan hang rasa kesian. Hang rasa teriak dia tu seolah sinis. Dia bukan teriak yang tapi teriak dia tu macam itu tak cantik lah. Bila dia dah mula nak gelak-gelak tu itu memang tidak cantik lah. Permainan dia kat situ memang tak cun lah. Kali member ni tiba-tiba jadi berani. Dia menjerit, "Aku cakap sudah." Macam tu dia jerit. Dia kata aku cakap sudah. Dia terus baby pegang switch tu. Buka cerah tu.
Dia duduk nampak muka dia dah leng. Bila baby tengok dia dah gelupok lagu tu, ni dah orang lain masuk Baby buka pintu. Baby kata, "Ni, kau bangun saya apa semua?" Bangun lah. Baby suruh je ni. Cari bangun. Ada yang tak lino lagi. Awak. Ni, kena dah. Aku kata, mana sakit kita setahun. Dia dah duduk macam ni. Dia macam nak marah. Lepas tu, dalam masa yang sama, dia macam masih lagi dia. Tapi benda tu macam dah kontrol suara-suara. Dia gelak-gelak, nangis-nangis gelak. Lepas tu, panggil, baby. Lepas tu lagi. Macam tu. Jadi, bila baby kata, sudah. Tarik. Kata, ambil mineral mai. Selawat apa betul. Yang tu lain tahu. Selawat apa. Baca suruh sikit. Semua kata dengar. Ya Allah, ya Tuhanku. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bodoh. Tak cakap banyak. Aku jirui tu. Bukan kata pilak macam tu kan. Jorok tu bagi basah. Terus kawan tu pukul 3 pagi. Basah lancun. Basah tu kawan. Duk, baru nak main sedar. Duk main macam ni. Dia lembek tau. Lepas tu dia lembek. Lembek tu bagi dia minum. Kau kata kau duduk tengok baby dia blur. Apa yang kita nampak tadi. Dia kata baby kata tak apa. Sudah. Dah kali kami tak dapat jawapan tu. Sampailah bapak dia main. Bapak dia ni boleh berubat lah. Bapak dia ni memang orang kata duk buat risiko. Jadi bapak dia main. Kami cari solution. Bapak dia anak bapak tau. Jadi macam bapak dia, ayah dia sporting tau. Jadi main. Awak cek apa semua. Cik semalam macam ni. Kami pergi hiking. Kami bercerita baru geng-geng ni mau dengar. Sudah. Apa kau ajak dua ikut. Apa tak beritahu kami. Ni kalau bagi tampar mampu yang pun dia kayau ni macam tu. Then tak apa. After benda tu, bapak dia kata, Sat, duk ada dalam bilik hang ni. Sudah, baby kata. Bapak dia main bawa pergi cari 5 perut apa ke. Lepas tu ada lah ibu mai pula. Lepas tu dia bantu pak dia ni mai tolong beli apa semua barang tu. Lepas tu bapak dia masuk bilik baby, pagak pakai kado hitam dengan garam. Pak dia kata, hang keluar. Kami nampak pak dia cakap, hang balik tempat hang tak boleh ikut anak aku. Macam mana pun hang tak boleh kawan dengan mereka. Dunia hang paling. Macam mana hang suka pun, kalau hang baik, hang tak masuk kacau anak aku. Macam tu bapak dia kata. Saya ingat tu. Balik aku abang cakap elok, hang balik. Dia balik lah. Bapak dia kata tak apa, dia pergi dah semua. Aku tanya lah pasal apa semua perbagak mu. Cik dia kata, hampa dorang ni umpama macam tu lah orang kata besi berani. Bapak dia kata besi berani untuk panggil dia. Macam seolah-olah buat kawan. Dia macam dia ada benda dia nak minta tolong, tapi bukan kerja kita. Kita hanya mampu doa kan. Betul, kita yang hidup ni doa. Kalau yang dah pun mati, betul, yang dah pun meninggal dunia, itu doa kita. Walaupun dia roh, walaupun dia jin, doa lah kat benda-benda yang dah pun dah jadi macam tu. Sama-sama makhluk kan. Kita nak dekut benda-benda doa ni kan. Allah tak pernah kedekut dengan kita kan. Jadi bila dengar macam tu, faham apa semua. Lepas tu pak dia nak balik tu, pak dia kata kalau kata dia ni tak apa. Memang dari kecil tu pak dia sampai memang tahu dah. Dia kata masa nak balik tu, bapak dia kata, Cik, main saya kat cik. Kira pipi tu kira pak dia ni anggap macam nak sendiri lah. Baby baru dapat ke, kita tak faham. Dapat, dia suka kat hang tu kata. Kalau dia ni tak boleh nampak, hang boleh tengok, dia kata. Lepas tu baby cerai kata, tak tahulah, saya tak tahulah benda ni semua. Kata, tak apalah, pelan-pelan. Nanti lama-lama, dia bukan loni kita nak boleh dapat jawapan. Lama-lama, macam-macam lah cik kena faham. Macam-macam lah cik kena belajar. Kalau cik bawa elok-elok lah. 1, yang 5 tu janganlah tinggal. Nak lagi kuat iman kita, kuat lagi apa yang kita ada. Orang kata kalau nak perasa apa pun lah, semayang kena cukup. Nah, itulah berdinding kita, senjata utama kita. Dia kata amin, insyaAllah cik kan. Habis pada tu settle apa semua. Itu salah satu yang menarik lah. Yang lepas tu baby macam kan. Kira cerita kalau pergi kat bukit tu, baby cerita baby jarang nak pergi hiking dulu lah. Tapi kalau cerita nak jumpa benda-benda kat situ 2 kali je lah. Tapi yang satu, itu first time yang jumpa jenis perempuan tu. Yang kalau tanya pengalaman after beberapa tahun nak pergi pula, baby nampak bukan nampak yang macam ada budak. Ni kira simple nak cerita nampak bukit yang sama juga. After beberapa tahun tak pergi,
Tak pernah duk pergi dah. Sampailah baby tak pergi rasa makan tu dah. Lepas pada kes tu dalam setahun lepas tu baby pergi kot. Setahun lepas tu baby pergi. Yang tu pun kami pergi ramai. Tapi baby tak naik baby. Itu baby tak duduk. Baby duduk kat motor tunggu dia pun turun. Tunggu kat motor bayangkan kat park tu. Pun kena kacau. Bayangkan tengah ramai duduk jogging. Baby tak expect. Ada satu budak mai dia suruh satu barang kat baby. Dia suruh baby buka kat dia. Kita pula jenis dengan budak-budak. Alah kita suka layan lah. Budak tu dalam darjah 3 macam tu. Laki tau. Jadi Han nak expect apa. Budak dah besar. Memang dia tarik baju baby. Dia tak cakap. Bila masa ada budak kat sini kan. Tapi kita normal lah. Bawa-bawa tu pun ada kedai pun kan. Lepas tu dia tarik. Dia tak baby angkut. What? Dia tanya dia. Baby tanya what? Siapa cik? Dia kata. Dia tunjuk barang tu. Dia macam jajan lah. Tapi dia macam wafer punya bungkus tu. Tapi duduk dalam plastik yang plastik putih. Macam beli timbang macam. Jadi baby macam tak apa. Baby buka. Baby bagi dia. Baby bagi. Nah, baby kata dia. Main mana cik? Baby tanya dah. Dia posting dia tunjuk. Baby kata dia. Oh, ni awak duduk main dekat bawah-bawah ni semua. Tapi jangan duduk sorang-sorang kat sini bayar. Baby cakap dia tu lah. Lepas tu dia macam angguk tu dia pergi. Tak apalah. Sampai dia pergi tu baby nampak dia rentas depan tu. Dia duduk situ ya. Lepas tu baby macam budak ni dah kenapa kan. Mungkin lah tunggu abang dia ke apa ke. Orang angguk ni kat aku tak terfikir lah. Budak darjah 3. Tengok handsome budak tu. Comel kecil kan. Tu tengok budak-budak melawak ni apa-apa. Lepas tu baby kata dia awak cik. Siapa kan. Lepas tu dia buat macam ni lah bukan. Awak cik. Macam tu. Dia geling. Duk gigit lah macam wafer aku rasa. Lepas tu duduk-duduk tu. Baby pun macam pusing sikit macam ni asat lah. Pusing macam ni pusing. Tak ada. Mustahil untuk budak tu berjalan atau berlari dalam selip mata toleh dia tak ada. Itu second benda yang itu saya kat Tok Kun ni. Tu lah yang kata orang yang kata segak ingatan lah bukit tu dekat Tok Kun. Tapi lah ni selama lah tapi tak ada apa. Malah kalau orang-orang datang lah mungkin saya baru mula tu kan. Itu salah satu pengalaman yang menarik lah. Kalau orang tanya baby yang start journey. After pada tu saya nak finishing terus lah pasal benda-benda yang memang start dengan baby punya journey. Orang ada tanya baby macam hampa dah kata, oh dahsyat ilmu apa kau pakai orang sampai duk jumpa benda tak jadi apa. Ni kalau bodoh tu break semua ni. Bodoh sampai tak mau break. Bodoh kena break sayang weh. Bodoh kalau tak break semua masalah. Mau ni cempera, mau ni kokok si rumah abah. Macam ni lah. Takkan semua benda saya nak cerita detail. Kalau benda yang tidak elok mesti akan jadi. Bukan mudah untuk hang handle satu benda yang hang tak biasa tengok. Saya cuma tak cerita. Ya, sekarang saya cerita. Macam mana struggle selama beberapa bulan. Berkurung hampir gila. Kerana nampak benda pelik-pelik. Buka mata hang nampak. Hampir mana-mana tempat accident esok hang nampak. Hang nak cakap apa? Saya pernah hampir-hampir jadi orang yang tak betul. Terkurung. Tak cakap tak siapa. Tak suka cerah. Dari seorang yang okey jadi pemarah. Saya ni sebenarnya dah ada api barang tu. Bila ada connection dia lagi teruk lah barang dia tu. Jadi kalau orang judge orang-orang yang nampak efek tak ada apa. Han nampak yang indah-indah belakang yang kami cerita. Tak elok-elok memang kami tak cerita. Apa kami nak cerita? Apa bukan mau boleh rasa, bukan mau boleh feel, bukan boleh tolong aku pun yang nak konek macam tu. Tak mudah apa. Kalau hampa tanya aku ni orang dah santai tapi ada je setengah-setengah orang kata, "Oi, baby duk cerita tu ni terus ya carry on banyak kat mukadimah." Ada sebab kenapa kita kena buka mukadimah. Sebab Mata Malisa ni nak cerita tentang apa yang jadi dekat saya. Dan kalau orang yang pernah ikut saya daripada dulu dekat Bigo, saya start famous dekat Bigo tau dengan kisah seram dan macam-macam benda happen secara live pun ada. Tanyalah saksi-saksi Bigo yang ada tolonglah munculkan diri. Okay. Saya tengah live belakang saya tiba ada benda kat luar. Memang ni pun nampak sebiji. Macam-macam benda yang happen pun dan saya tak minta pun. Dan tiap kali kita bercerita pasal dia pun kadang-kadang dia pun memang mendengar. Itu saja. Saya pun tak paksa orang untuk percaya apa yang saya cerita. Tapi cukuplah kita hormat orang. Kalau nak tanya saya tak ada pengalaman yang agak hang macam okey macam dahsyat ilmu, nak buat macam mana?
Ada setengah orang dia banyak judge. Oh, kalau dia aku sepanjang duduk kat tempat tu, aku 40 tahun tidur, tak pernah jumpa pun. Jua. Ada sebab kalau Allah atuk hang tak payah tengok. Ada sebab kenapa dia tak bagi kita nampak dah. Kita tak pernah jumpa. Ada sebab Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kalau orang tu sepanjang dia hidup dia boleh jumpa macam-macam, dia ternampak, dia kongsi dengan hampa, anggap itu satu pengalaman yang kita boleh share. Dan hampa ambil buat iktibar. Kalau hampa tak ada, hampa dengar saja, buat enjoy sudah lah. Pasal apa nak kena buat kajian saintifik kata aku orang semua hampa ngasih time, mana lagi teruk hampa kasih time. Kata aku orang gila-gila. Hang tak duduk kat tempat dia. Allah bagi kita semua masing-masing baik buruk tu ada. Tak payah duduk cerita lah. Tak semestinya hang tak nampak orang link tu. Oh, tak jumpa. Oh, hang nak jati situ pun. Hang sama betul tak jumpa. Janganlah jealous. Kalau nasib kita tak jumpa, orang lain jumpa, janganlah jealous. Ada sebab kenapa Allah hantar dia jumpa. Kenapa hang Allah tak pernah bagi jumpa sepanjang semua hidup hang. Jangan minta. Saya sendiri abang. Jangan sesekali minta untuk tengok mereka. Bukan semua orang boleh nampak form asal. Bu yang kita cerita ni bukan form asal. Ada orang kata, oh, bukan maksum. Tu dia lah kena belajar agama. Tak kena gaya, susah. Dengar bagi habis orang penjelas apa. Yang kita nak nampak ni adalah rupa yang mereka buat untuk kita tengok. Yang kita nak tengok. Selalu kita duk sebut pocong, kita duk bayang macam tu. Dia ikut tau. Kalau hampa nak tahu. Kalau hampa nak tahu, tak mudah. Bukannya kita boleh tengok form asal dia tu. Yang macam dia betul-betul jin. Badan merah, rekok ke apa, kepala tanduk. Itu kita tak boleh tengok. Orang-orang, Nabi-Nabi kita saja, Allah bagi mukjizat saja boleh tengok mereka. Jin yang bentuk asal. Yang kita nampak ni jin yang konco-konco. Dia punya para-para penyambung kecil. Yang memang dah jadi hidup dengan legend kita. Sebab tu bila kat Malaysia orang kata langsung dengan Cik Lang tu, Cik Lang dengan Punti tu apa, sama ke tak apa. Ada banyak perbezaan dia, tapi ikut mitos yang kita duk dengar dari kecil. Jadi dia merupa ikut apa yang kita nak tengok. Easy. Tapi Bibi nak bang apa, kalau yang tak pernah tengok, tak payah minta tengok. Saya sendiri yang betul-betul duk hadap pelik-pelik ni pun kadang-kadang masih lagi terkejut, tak pernah sembang saya ni, tak takut kat mereka. Sebab dia pemain ni lah macam-macam bentuk yang tak boleh masuk akal pun. Kalau kata saya tak gila, saya banyak kisah sedih buat dulu. Kalau nak tahu. Jadi kalau tak tahu pasal orang, jangan. Allah uji orang hebat tu, Allah sayang. Kita tak tahu dia macam mana dia jatuh bangun, macam mana dia kena pijak, dia senyum hari-hari. Tapi dia cuba untuk hiburkan kita. Jangan sesekali kita masuk rumah orang, tak tahu nak hormat orang. Macam tu lah maksudnya. Hampa tak tahu cerita, hampa diam. Okay. So, banyak. Saya pernah struggle dulu. Saya buka mata, saya nampak benda pelik-pelik. Saya bangun tidur, saya pun nampak benda pelik-pelik. Banyak pun. Sampai saya nak gila pun siapa kata saya tak struggle. Saya struggle. Sangat teruk. Sampai kan, entahlah saya nak cakap pun. Sampai sekarang masih berbekas dekat saya. Benda pelik-pelik yang happen kat saya. Fikir satu, ya Allah adalah sebaik-baik pelindung. Allah tu tak tidur. Allah tu tahu segala sesuatu. Allah bagi jadi tu ada sebab dia, ada reason dia. Jadi macam tu juga sebab kenapa saya cerita ni atas izin Allah juga. Kita choose jalan tu. Jadi satu, orang yang tak pernah nampak, orang yang tak pernah ni, dia jangan duk jahil lah. Kalau hampa tak percaya dengan benda-benda macam ni, syurga neraka itu juga gaib. Hampa percaya ada angin. Hampa percaya hampa boleh pegang angin, tahu bentuk angin, tahu form asal dia, tak tahu kan. Macam tu juga mereka nampak. Kalau tak bisa nampak, tak boleh judge. Kan tak boleh kata tak percaya, ada ni pembohong, buat pandai-pandai. Dan memang cerita pasal jin pun memang wujudnya mereka ni. Tu saja. Okay. So, terima kasih mana yang duduk dengan Baby layan cerita Baby ni. Ini adalah third episode untuk The Beginning. Macam mana permulaan perjalanan hidup. Lepas tu macam-macam pun happen. Jadi apa yang Baby cerita sebelum ni apa semua tu adalah pengalaman-pengalaman yang bercampur lah. Kalau apa nak tahu, sebab kita nak cerita after this, lepas pada episod yang ni, kita akan dah start masuk cerita pasal satu penampakan yang sampailah duduk dengan saya. Tapi bukan saka kepada dia main dari mana, saya tak tahu. Tapi nak kongsi cerita menarik saya dia. Tapi kalau tanya saya, tanya Baby lah kan. Kalau hampa rasa
satu benda tu jadi secara kebetulan. Tak ada apa yang kebetulan sebenarnya. Semua Allah atur bersebab. Macam tu je kita kena belajar terima, belajar muhasabah diri. Bagi baby, benda-benda ni apa jangan makming lah. Baby pernah gila pun, nak gila pun, sampailah jenis baby nampak benda bukan-bukan. Sampailah baby boleh tahu banyak orang yang boleh nampak ni dia ada banyak level. Salah satunya ada orang yang dia boleh nampak bila dia nak tengok, ada orang yang dia nampak bila ada benda kat situ. Ada orang bila benda tu tunjuk baru dia nampak. Minta maaf terbatuk. Ada orang yang nampak sepanjang masa, dan ada orang yang bila dia nak tengok baru dia boleh tengok. Ada orang yang dia boleh rasa, bila dia rasa dia ada efek baru dia boleh nampak. Banyak level orang-orang yang boleh nampak ni. Jadi dia bukan semua orang yang cakap macam tu lah dia boleh nampak all the way. Tak. Okay. Alright, so baby nak ceritakan apa. Kalau apa nak tahu, baby start daripada Bigo dulu. Berapa tahun yang lalu baby start untuk kisah seram ni dekat Bigo. After that baby turun ke Turung TV. Masa dekat Bigo tu memang baby tengah naik gila-gila. Masa tu free hair lagi lah. Lepas tu baby stop Bigo dah lama tau. Dan ni macam dia perlu minta my comeback balik, insyaAllah. Saya akan balik juga untuk live banyak-banyak tempat Dan lepas tu baby start kat Turung TV dengan Cering Way. After that baby tolong Way Operation. Dan now baby buat dah kat channel sendiri. Senang. Satu je lah saya minta. Setiap apa yang jadi, apa pun yang orang buat kat saya cuba sedaya upaya untuk jadi manusia yang lebih baik, untuk tidak menyimpan dendam dan amarah. Saya telan apa orang buat kat saya. Saya juga telan segala benda yang orang kata. Saya maafkan, tapi ingat, dosa sesama manusia ni kena minta maaf kat dia. Takut hampa, walaupun jahat mana pun kita, jangan sampai lupa apa yang Allah larang, apa yang Allah tak suka. Bagi saya, hidup dengan mananya doa-doa orang yang ternaya ni makbul. Jadi siapa nak terasa ambil, saya tak tunjuk kat siapa-siapa, tapi saya bagi tahu saya yang rasa pahit getih saya kat sini. Saya yang rasa macam mana struggle-nya saya. Saya sengak, saya kena pijak, saya kena macam-macam. Tapi orang tak sedar, orang buat kat kita. Tapi tak apa, saya mula sorang-sorang, mula ke apa, saya buat semua sorang-sorang. Dan saya juga memang sendiri. Saya dari kecil, kalau nak tahu tentang saya nak cerita habis untuk ni, sebab nanti kita nak start untuk episod yang lain ni, kita dah masuk slot lain. Jadi pengenalan tentang maksud orang Malaysia ni dekat sini je, okay. So baby bagi panjang sikit lah. Alright, so baby kalau hampa nak kenal dengan berapat, sebab baby anggap subscriber dan penyokong-penyokong baby ni adalah family baby, sebab baby seorang. And baby nak cakap baby ada mama dengan ayah baby dah divorce, dan baby seorang-seorang. Baby struggle nampak apa benda, apa berubat sakit apa pun, baby seorang-seorang, okay. Banyak settle benda seorang-seorang. Saya seorang yang berdikari. Jadi kalau untuk hampa jatuhkan saya tu, nak bagi saya koyak dengan hampa jarang lah. Tapi saya ni hot temper lah. Tapi lah ni kira dah kurang banyak. Saya ada satu perangai tak elok yang saya tak suka. Saya baran. Kalau dulu teruk gila dah, tak ada nak macam melawak dengan orang, tak ada. Tapi Alhamdulillah boleh kontrol, dah buang semua. Masa muda-muda dulu dah ni dah umur berapa dah banyak slow dah pun. Saya fikir buat baik dengan orang ni tak pergi, tu je. And satu lagi, saya dulu juga ada macam kaitan lah bila saya tanya. Mama saya juga selalu dikaitkan dengan benda-benda mistik ni lah. Sebab saya dari kecil seolah-olah benda ni suka. Jadi ada satu perempuan yang dulu perempuan, tapi kita panggil dia Cik Lang lah. Memang sangat cantik. Dulu kecil-kecil pernah di pangku dia. Di pangku dia, saya tak mahu cerita lebih. Kecil-kecil dulu ada satu perempuan. Kalau baby raya mama tengah buat kerja, dia akan main duduk mama lah cerita. Dia akan main pegang. Pernah satu ketika mama seorang nampak dia pegang saya lah, satu perempuan cantik. Tapi dia tak buat apa-apa. Bila letak tu, saya dah pun tidur. Kira mama pusing tu seolah-olah macam tak perasan, macam pukau, dan tak saya. Jadi sejak tu saya dapat jawapan. Mungkin bila kita dah besar, kita dapat jawapan. Puzzle tu umpama baru nak cukup. Setelah hang belajar, hang kaji baru hang tahu. No wonder. Sebabnya mama saya sendiri pun orang yang penuh dengan mistis-mistisnya. Dia suka macam nak cerita-cerita. Tapi mama saya selalu cakap, apa orang buat sabar. Mak saya juga pun tak sihat. Orang buat macam-macam kat dia. Sampai lah dia sabar. Saya nak cakap satu lah. Apa pun kita harap dekat Allah, walaupun kadang-kadang kita boleh cakap kan. Tapi janganlah mengenai orang dengan sihir-sihir ni semua. Tak bersyurga nanti. Kan? So baby nak minta hampa doakan baby.
Semoga baby terus berjaya. Tolonglah support baby untuk dapat balik subscriber yang tak tahu baby kat sini. Tolonglah heboh-hebohkan. Tolong like page Mata Malisa. Kalau nak tahu perkembangan baby, boleh follow Malisa Khan. Dan kalau baby ada buat bisnes kecil-kecil juga. Kalau hampa macam nak shopping apa-apa dengan baby, nak beli benda makan ke apa-apa, hampa boleh lah follow IG baby. Nanti baby akan tinggal link-link nombor semua. And baby akan on the way buat balik sebab ramai sangat tanya baju game Mambang. Baby akan buat Mata Malisa punya baju. Kita akan try design. So, thank you so much. Kita akan jumpa next episode. So, anggap ini sebagai hiburan. Jangan terlampau taksub. Kalau yang tak percaya, tak payah percaya. Tak ada siapa paksa. So, macam biasa, selalu baby cakap hormat alam Allah. Bukan kita saja penghuninya. Kita di dimensi yang berbeza. Di dunia yang sama. Dan, ingat. Ada ketika kita lupa kita kongsi dunia. Manusia hidup dengan keadaan yang bangga. Tapi sebenarnya ada makhluk lain yang selalu berjaga. Yang selalu tengok. Yang selalu tahu apa yang kita buat. Pergi tempat mana pun belajar hormat alam Allah. Ini alam Allah. Kita pinjam segala apa yang kita ada, kita pinjam dengan Allah. Terima kasih hampa yang mana yang stay dengan baby sama ni. Thank you so much. Kita road to 10k. Bantulah saya untuk dapat subscriber dan viewers. Keep on support saya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's a wrap for the beginning. Bye.